الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا المشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. Sambungan kitab Hikam Abi Madian ke surat 12 pada perkataan hai orang yang mengajar akan orang. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin. Katanya hai ataupun wahai orang yang mengajar akan orang. Kalau kat sini katanya wahai orang yang mengajar akan orang, tiadakah bagi dirimu engkau ajarkan, tiadakah bagi dirimu engkau ajarkan. Bermaksud nasihat ini ditujukan kepada orang yang mengajar. Dalam Al-Quran ada ayat yang Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada orang yang mengajar, orang yang berdakwah, orang yang mengajak orang buat baik, orang yang suruh buat baik. Itu satu benda yang mulia. Mengajar, ajak orang buat baik, itu satu benda yang mulia. Disebut termasuk dalam amal ma'ruf nahi munkar. Jadi amal ma'ruf nahi munkar satu perintah daripada Allah. Suruh orang buat baik. Jadi tidaklah orang mengajar kecuali suruh orang buat baik. Satu tugasan yang mulia, diperintah oleh Allah amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Dalam beberapa ayat, dalam beberapa surah. Di antara ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah, firman Allah, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Firman Allah, ata'muruna an-nasa bil ma'ruf. Maka bagi orang yang berdakwah, bagi orang yang mengajak kebaikan, bagi orang yang mengajar kebaikan, maka satu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala mengatakan, ata'muruna an-nasa bil bir. Apakah engkau menyuruh orang buat baik, wa tansawna anfusakum, engkau lupa dirimu sendiri, engkau lupa diri engkau sendiri. Itu ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Saf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa ayat dia? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Firman Allah surah Saf, Allah Taala mengatakan kabura maqtan 'indallahi. Kabura maqtan 'indallahi, besar sangat kemurkaan Allah. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Engkau berkata dengan sesuatu benda yang kau tak buat. Itu ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Daripada ulama pula menyebut al-alimu bi'ilmihi lam ya'malan. Dalam satu syair, al-alimu bi'ilmihi lam ya'malan
orang alim dengan ilmunya tidak beramal, ancaman dia akan masuk neraka lebih dulu daripada penyembah berhala. Ayat syarat lupa dah. Al-alim bi'ilmihi lam ya'malan, orang alim dengan ilmu dia tidak beramal akan dihumban dalam neraka lebih dulu daripada penyembah berhala. Bukan maksud sama darajat, tak sama darajat. Penyembah berhala syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Orang ahli maksiat hanya bermaksiat saja. Tetapi nak menggambarkan kemurkaan itu, maka masuk neraka lebih dulu. Maka disebut di sini bahawa maka katanya, wahai orang yang mengajar orang, tiadakah engkau bagi dirimu engkau ajarkan? Bermaksud tidakkah kepada dirimu sendiri engkau ajarkan? Sebab itu para ulama yang memahami perkara ini, maka di antara prinsip mereka akan berprinsip setiap kata-kata, setiap suruhan yang menyuruh orang buat baik, maka dia terlebih aula untuk mengamalkan, sebab telinga dia lebih hampir pada mulut dia. Saya bercakap dengan tuan-tuan ni, telinga siapa lebih hampir? Telinga saya sendiri lebih hampir. Telinga saya dekat ya. Jadi telinga yang dekat ini lebih aula untuk mengamalkan apa yang diperkatakan. Itu yang dibimbangi. Orang yang mengajar ini membimbangi. Ditakuti berkata tapi tidak mengamalkan apa yang diperkatakan, maka ada ancamannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiadakah bagi dirimu engkau ajarkan titik. Maka katanya, mulakan dengan dirimu. Sebab tu ada kata-kata ibda binafsik. Mula dirimu dahulu. Diri tu yang diperbetulkan sebelum nak betulkan orang lain. Itu maksud dia. Jadi besar tugasan. Tidak semudah itu mengajak orang buat baik, kecuali kita dahulu buat baik. Kalau tidak, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Sidi Abi Badian, mulakan dengan dirimu dan tegahkan akan dia akan orang yang lain. Buat diri sendiri buat dulu, baru cerita pada orang lain. Mula akan dirimu dan tegahkan akan dia akan orang yang lain. Maka jika engkau kerjakan yang demikian itu, maka engkau itu hakim. Hakim, orang yang bijaksana. Hakim, orang yang tepat. Hakim, orang yang bijaksana lah hakim. Kemudian, dan masuklah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pada satu ketika masuklah Sayyidina Ali di dalam Masjid Basrah. Maka didapatnya ada 100 halaqah. Sayyidina Ali masuk dalam Masjid Basrah, ada 100 halaqah, 100 kumpulan. Halaqah ni bermaksud kumpulan yang kecil. Halaqah dalam Masjid Basrah ada 100 halaqah. Orang yang duduk mengajar 100 halaqah ilmu. Jadi kisah ini menceritakan bagaimana Sayyidina Ali melihat halaqah itu, dan Sayyidina Ali melihat siapa yang mengajar dalam halaqah itu. Jadi Sayyidina Ali nak test. Maka didapati dalam masjid itu ada 100 halaqah orang yang duduk mengajar. Maka adalah ia berhenti pada satu halaqah. Jadi Sayyidina Ali, masya-Allah, ketika itu dia khalifah. Maka dia cari satu halaqah, dia berhenti dekat halaqah itu. Yakni keliling orang yang mengajar. Ditanya akan orang yang mengajar. Sayyidina Ali buat test kepada yang mengajar. Jadi di antara tradisi para ulama dahulu, mereka buat halaqah-halaqah ilmu. Dia mengajar dengan kelompok-kelompok yang kecil. Mengajar, yang ni mengajar tajwid, yang ni mengajar Quran, yang ni mengajar fiqh. Jadi Sayyidina Ali pergi pada satu halaqah orang yang mengajar.
Dengan satu soalan. Ditanya orang yang mengajar dengan satu soalan. Kemudian ditegah akan dia daripada mengajar. Bila sebenarnya tanya soalan, mungkin Tuan Guru tak apa nak jawab, maka sebenarnya engkau dilarang mengajar. Tarik tauliah. Jadi maksud tarik tauliah ni ada pada zaman Sayyidina Ali ni kan. Tengok tak layak, tegah, engkau tidak dibenarkan mengajar, kata dia. Dia ada kuasa maksud. Maka ditegah akan dia daripada mengajar, demikianlah hingga mana semua dia menyatakan halakah kebanyakannya tak boleh mengajar. Hingga berapa halakah? Sehingga sampai kepada halakah Hasan Al-Basri. Jadi Hasan Al-Basri ini adalah golongan tabi'in. Hasan Basri adalah golongan tabi'in. Dia bukan golongan sahabat. Kenapa dinamakan tabi'in? Sebab Hasan Al-Basri tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sampai bertemu dengan Nabi. Dia hanya bertemu dengan para sahabat. Sebahagian ulama ada mengatakan bahawa khairut tabi'ina wa huwa khairut tabi'ina. Ada sebahagian ulama mengatakan semulia-mulia tabi'in itu adalah Sayyidina Hasan Al-Basri. Maka sampailah kepada halaqah Hasan Al-Basri, maka melihat ia orang muda. Maksudnya dia muda lagi Hasan Basri ni. Baik kelakuannya. Maka kata ia bahawasanya aku bertanya akan dikau. Apa ni? Mata pun tak tahu orang lah. Akan dikau apa? Umpama ku tanyakan mereka. Umpama maksud ni. Bermaksud Sayyidina Ali kata, aku tanya kepada engkau satu soalan sama seperti aku tanya halakah-halakah yang tadi. Itu maksud dia. Kata Sayyidina Ali, aku tanya akan dikau umpama. Maknanya sama seperti soalan yang aku tanya kepada halakah-halakah yang tadi. Jika engkau boleh jawab akan pertanyaan aku dengan barang yang berpatutan, dengan jawapan yang patut, kata Sayyidina Ali, aku tetap akan dikau. Bermaksud kau boleh mengajar. Itulah. Jadi sebelum dia bertanya tu, dia bagi tahu dulu. Soalan yang aku nak tanya ni sama soalan yang aku tanya pada halakah-halakah yang lain tadi. Jika kau boleh jawab soalan ni, kau boleh terus mengajar. Kalau tak boleh jawab, engkau pun dilarang mengajar. Itulah maksud dia. Engkau tetap akan dikau. Dan jika tiada aku tegahkan dikau seperti aku tegahkan mereka itu. Bermaksud aku takkan larang engkau mengajar seperti aku larang halakah-halakah yang tadi. Senang tegah. Maka kata maksud Hasan Basri pun jawab, tanyalah olehmu apa yang ditanya bagimu. Saya tanyalah, kata Hasan Basri. Tanyalah soalan yang apa yang kau nak tanya. Kata Hasan Basri, serahkan pada Sayyidina Ali. Maka katanya, apa tu? Mim lengkap. Akan agama. Apa yang tak dapat nak baca ni. Apa yang milik akan agama. Mim lengkap. Apa yang milik akan agama. Jawabnya iaitu, ataupun maksud dia mungkin perkataan malak ataupun malakah, bermaksud sini apakah yang paling bernilai dalam agama. Itu maksud pertanyaan saya ini. Dalam agama ini apakah yang paling bernilai? Ditanya Sayyidina Ali, dalam agama ini apakah perkara yang paling bernilai dalam agama? Maka jawabnya iaitu wara', kata dia. Hasan Basri menjawab,
perkara yang paling penting dalam agama adalah wara'. Jawabnya. Dan katanya, dan apa yang membinasakan dia. Milik tadi ni. Apa yang milik akan agama. Bermaksud, apakah yang akan menyelamatkan agama. Ataupun maksud soalan, apakah yang akan meneguhkan agama. Apakah perkara yang boleh meneguhkan agama. Apakah perkara yang boleh membaiki agama seseorang. Maka dijawab oleh Hasan Basri, iaitu sifat wara'. Ditanya, lawan dia lah, apakah perkara yang membinasakan agama pula? Apakah perkara yang membinasakan agama? Katanya tamak. Dapat kita makna mim lam kaf tadi, bila ditanya sebaliknya kan. Apakah perkara yang membinasakan agama? Bermaksud, yang tadi bermaksud, apakah perkara yang membina agama seseorang? Apakah perkara yang boleh membaiki agama seseorang? Maka katanya sifat wara'. Apakah perkara yang boleh membinasakan agama seseorang? Maka disebut tamak. Tamak kepada dunia. Maka jawapannya tamak. Maka kata Sayyidina Ali, orang seperti engkau ini terus belajar. Oh, Masya Allah. Maka katanya, duduklah olehmu. Maka katanya, maka seumpama kamu inilah orang yang patut mengajar, kata Sayyidina Ali. Masya Allah. Dia tak andak pun jawapan yang berjela-jela, tak tahu. Jawapan yang mudah saja. Tapi itu Sayyidina Ali berkenan dengan jawapan tu. Yang tadi tak tahulah apa jawapan tu. Dia tak sebut sini kan. Tapi tidak memuaskan hati Sayyidina Ali. Maka jawapan Hasan al-Basri diterima oleh Sayyidina Ali. Maka katanya, orang seumpama kamu inilah yang patut duduk mengajar. Dan katanya, dan inilah neraca yang memberi manfaat, yang diketahui dengan dia orang yang salik. Orang yang salik. Jadi dalam kitab tasawuf, bila sebut salik, bermaksud orang yang menuju kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab-kitab tasawuf, bila salik bukan merujuk kepada orang ahli taat untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu istilah. Dalam tasawuf sebut salik. Apa maksud salik? Iaitu orang yang menuju kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Itu salik. Jadi itu pulang kepada kita. Kita nak menjadi abid, ahli ibadat, yang mana istilah ahli ibadat itu ahli taat untuk kita mendapat syurga, kehidupan syurga. Adapun salik, satu istilah yang lebih khusus lagi. Kenapa? Sebab salik ini ditujukan kepada orang yang ibadatnya untuk menuntut redha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ibadatnya untuk mendapat makrifat Allah Subhanahu wa taala. Ibadatnya untuk memahami makna rasa cinta. Ibadatnya untuk mencapai derajat ihsan, derajat ikhlas. Maka dinamakan salik. Maka kata pengarang ini, Al-Imam Syafi'i Madian, jawapan yang diberikan oleh Hasan al-Basri itu iaitu sifat wara' dan juga menjauhi sifat tamak. Maka apa katanya? Maka katanya maka dengan sifat inilah maka orang yang salik diketahui dengan dia orang yang salik akan mudarat daripada manfaat. Maka bahwasanya kasih akan dunia itu kepala, punca segala kesalahan, katanya. Kasih kepada dunia punca kesalahan. Ulama menyebut hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Hubbud dunya ra'sun kulli khati'ah. Mencintai dunia itu adalah punca segala kesalahan.
Jadi segala maksiat, segala kesalahan berpunca daripada hubbud dunia. Maka datanglah berbagai-bagai. Dengan cinta kepada dunia, maka kita hasad, kita iri hati, kita dengki dan sebagainya. Maka lawan daripada itu wara'. Bermaksud wara'. Dia wara' di sini dia lawankan tamak. Tamak dilawankan kepada wara'. Jadi bila wara' lawan daripada tamak, maka bukanlah maksud wara' yang kita faham dalam makna yang biasa. Makna biasa wara' ni tunduk dia. Tak banyak cakap gitu. Tengok orang tu wara' nampak itu kita faham biasa wara' ni orang yang orang tak banyak cakap, wara' nampak tapi bila wara' lawan kepada tamak, maka jadilah wara' itu lawan pada tamak. Jadi kalau tamak itu orang yang mencintai dunia, maka wara' di sini bermaksud orang yang zuhud pada dunia. Maka jadilah istilah wara' di sini adalah zuhud. Maka jadilah wara' ni zuhud. Dan tidak mungkin seseorang itu boleh zuhud kepada satu perkara kecuali ada sesuatu yang menggantikan sesuatu yang dicintai. Pada awalnya orang itu mencintai duit RM10. Contoh, dia mencintai duit RM10. Tiba-tiba duit RM10 dia tak peduli dah. Tukarlah mungkin bosah bana RM10, RM1 lah. Dulu RM1 ni kira bosah. Dia mencintai duit RM1. Dulu kalau hari raya, budak-budak dapat duit RM1, bosah dah tu. Tiba pula satu masa, duit RM1 tak peduli dah. RM1 beri dah. Mana dia tak berapa nak berkenan bana. Dulu dia tamak, suka duit RM1. Sekarang duit RM1 tak peduli dah. Tak pandang dia. Dia dah tidak tamak lagi pada RM1. Dulu dapat duit RM1 ni kira suka sungguh lah dia kan. Tiba-tiba sampai satu masa duit RM1 tak pandang ada. Nak pergi rumah tu tak? Tak payah lah. Sebab RM1 dia tak berapa nak suka dah. Dia warak pada zuhud pada duit RM1 tu. Kenapa? Sebab ada yang lebih besar, RM10. Jomlah pergi rumah orang tu, dia bagi RM1. Tak nak lah. Dia zuhud dah pada yang RM1 tu. Kenapa? Sebab dia nampak yang lebih besar, RM10. Jadi maksud orang yang terpikat pada dunia ini indah, dunia ini bernilai, dunia ini segala-galanya, tidak mungkin dia tidak berkenan pada dunia lagi kecuali dia nampak satu yang lebih bernilai. Selagi dia tak nampak benda yang lebih bernilai, selagi itulah hatinya terpaut pada dunia ini. Jadi ketika manakah orang meninggalkan dunia, ketika hatinya terpaut pada akhirat. Hatinya terpaut pada akhirat. Sebab apa? Dia yakin pada akhirat. Dia yakin pada balasan syurga. Dia yakin pada kehidupan syurga itu. Maka hati dia lebih nak cari akhirat daripada dunia. Maka dia zuhud. Tidak tamak lagi pada dunia dah. Dia tidak boleh hilang macam itu saja tanpa ganti. Mesti ada ganti dia. Dan ganti dia mestinya lebih baik. Sekiranya ada orang yang zuhud pada dunia, tidak berapa lagi tamak pada dunia, mesti ada sesuatu yang dia nampak, yang dia berkenan. Kenapa dia tak berapa nak kerja dunia dah orang ni? Walaupun dia ada harta, dia nampak ada yang lebih bernilai, iaitu akhirat. Maka dia suka ibadat, dia suka ke masjid. Kita kata orang ni zuhud. Kenapa? Sebab dia nampak ada benda yang lebih bernilai daripada dunia, nama dia akhirat, nama dia syurga. Maka dia tidak tamak lagi pada dunia. Dia tak boleh hilang macam tu kecuali dia yakin pada akhirat. Tidak mungkin orang tu dunia pun tak yakin,
akhirat pun tak yakin, tiba-tiba tak ada selera tentang dunia. Wah, itu rosak namanya. Orang yang rosak kan. Dia tak ada perasaan apa-apa. Apa yang kau suka ni? Duit. Hantar. Makan. Tak ada. Semua tak ada. Pergi masjid. Pergi masjid pun tak ada. Duit pun tak ada. Nak beramal pun tak ada. Oh, ni masalah. Orang yang ada masalah kejiwaan dan sebagainya lah. Tapi kalau orang tu tak berkenan tentang dunia, cek. Rupa-rupanya dah berkenan pada akhirat. Ini kita kata zuhud yang diiktiraf, kita kata. Dan ada lagi yang lebih tinggi. Itu yang disebut kita tasawuf. Yang kita nak faham, yang kita nak belajar. Kenapa? Sebab ulama kata, kalau pada awal dia ada orang yang zuhud dunia sebab tamak kepada akhirat, ada satu golongan zuhud pada dunia, zuhud pada akhirat. Masya Allah. Siapa orang ada? Di antara Imam Syafi'i, imam kita. Imam Syafi'i zuhud dunia, zuhud akhirat. Di antara dia dalam sirah Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah orang yang zuhud kepada syurga akhirat. Zuhud. Jadi tak boleh kita nafikan wujud. Dan tak boleh kata-kata ada tahmah. Apa ni ajaran sosek ke apa? Beramal tak nak syurga pula. Kita kata ini yang disebut oleh para ulama. Sila fahami makna dengan, fahamkan makna dengan sahih. Makna kata-kata ni. Ada orang dia perlilah. Orang macam ni. Dia beramal, dia tak nak syurga lah tu. Masya Allah. Kena faham kata-kata tu. Seperti apa contoh dia? Contoh orang balik kampung. Contoh yang mudah, orang balik kampung. Balik kampung atas alasan apa? Balik kampung di atas alasan nak jumpa amak. Biasa. Balik kampung, anak aku kerja luar, anak aku kerja Kuala Lumpur, anak aku kerja dekat Kedah. Dia nak balik. Anak yang balik nak melawat kampung tadi, macam-macam alasan. Macam-macam alasan. Ada anak nak balik kampung, durian gugur pun belum. Jadi amak pun fahamlah. Anak ni kalau dah gugur, dia boleh balik. Dah faham. Tapi amak ni sayang. Tak ada dah ditikai anaknya tu dah balik Sebanong. Jadi amak ni tu tunggu-tunggulah durian gugur. Dari gugur, amak telefon, durian dah gugur dah, kata amak. Minggu ni dah balik, kata dia. Ni balik. Dalam masa sama, dua-dua lah. Durian pun sama, amak pun sama. Tapi kita tak faham. Durian utama, amak kesampingan ke? Atau amak tu samping durian. Kita tak faham itu. Mungkin dua-dua lah. Jadi kalau orang tu balik, disebab tarikan dia, sesuatu yang dia dapat, Masya Allah, kita kata. Kita kata biasalah tu. Jadi ada yang balik sebab nak makan masakan mamak. Ada juga. Jadi mak ni pun faham, anak ni kalau balik saja payah. Bagilah tahu. Minggu ni rasa doluk bau ni. Balik kita dia. Balik dia. Balik dia. Kebetulan minggu ni mak sakit pula. Minggu ni tak terdayu. Anak tanya, ada masak apa minggu ni? Tak dapat nak masak tu. Kata. Ada orang yang kalu ya. Tak apalah lain kali lah. Kata anak. Jadi bermaksud tarikan dia sesuatu yang dia dapat daripada seseorang. Tarikan dia. Kita kata. Jadi keadaan macam tu kita biasalah. Biasalah. Maka kita kata tidak adakah seorang anak yang mana balik dia itu bukan dengan sebab-sebab tadi. Sama ada durian, tak ada durian, sama ada amak dia masak, tak ada masak, dia tetap balik. Tujuan apa balik? Amak tak sihat, dia tak dapat nak masak. Tujuan apa balik? Buah tak ada pun. Dia tetap balik. Sebab tarikan balik dia cinta kepada amak dia. Cinta. Tak dapat apa pun balik. Tak ada apa-apa pun, tetap balik. Kita kata, orang macam ni wujud biasalah, kita kata.
Dan kita mengakui kewujudan orang macam ni. Dia mencintai mak dia, maka dia balik semata-mata sayang pada mak dia. Benda yang biasa. Tetapi bila kita bercerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala, orang pelik. Bila kita bercerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala, orang tak nak dengar. Bila kita cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala, orang kata ini ajaran, kita apa ajaran ini? Masya-Allah kata. Ataupun bila kita bercerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata ini ajaran yang pelik. Masya-Allah. Tidak adalah makna ilmu tasawuf. Tidak adalah makna salik, kecuali makna ini. Makna apa? Untuk kita faham tentang Allah bukan dengan asbab yang lain. Kita mencintai Allah kerana Allah. Ada ke ajaran tu? Ya ada. Boleh mencapai ke? Ya boleh capai. Nak tak nak sahaja. Nak tak nak sahaja. Bagi orang yang tak, dia mujahadah. Bagi orang yang tak, maka dia akan muhasabah diri dia, melihat diri dia, rasa-rasa dan ni lain. Kita hendakkan sesuatu, hendakkan sekian, tak mampu kita ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mujahadah untuk mendapat darajat yang mulia ini. Maka kita beramal untuk capai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ini kita kata amal kita bukan memandang kepada balasan. Amal kita bukan samalah seperti anak tadi, bila nak balik dia tak pandang apa yang amak dia boleh bagi dia. Yang lain semua bercakap, amak masak apa amak ni. Tapi yang seorang tak, dia tak pandang semua tu. Dia balik semata-mata untuk menatap wajah amak dia. Kenapa? Mencintai amak dia. Begitulah makna orang yang ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian daripada kita tak faham. Kita kebanyakan tak faham makna ini, iaitu kita ke akhirat itu adalah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebut oleh Imam Syafi'i kita. Imam Syafi'i telah pun menyebut dalam kitab Tauhid, kitab Risalah Tauhid, Al-Imam Ibrahim Al-Qani, dalam kitab itu bila berbicara tentang ru'yatullah fil akhirah, maka ahli sunnah wal jamaah di antara akidah dia bahawa di akhirat itu ada satu nikmat, nama dia nikmat ru'yatullah. Berdalilkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, bahawa di akhirat ada satu nikmat memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ru'yatullah. Dalam kitab Tauhid dibicarakan. Ibrahim Al-Liqani mencarahkan tentang ini, maka dibawa cerita Imam Syafi'i tentang ru'yatullah fil akhirah. Maka apa kata Imam Syafi'i? Maka kata Imam Syafi'i, "Lau lam yuqin Muhammad bin Idris." Nama dia Muhammad bin Idris. Dalam bab ru'yatullah fil akhirah itu, dalam bab tauhid itu, maka dinakalkan kalam Imam Syafi'i. Maka kata Imam Syafi'i, "Lau lam yuqin." Sekiranya tidak yakin Muhammad bin Idris ini, nama dia. Sekiranya Muhammad bin Idris, iaitu dia, bermaksud sekiranya aku tidak yakin bahawa di akhirat itu ada balasan, nama dia ru'yatullah, nama dia melihat kepada Allah, maka tidak aku beribadat pada Allah, tidak aku taat pada Allah, maksudnya tidak aku banyak beramal. Dengan arti kata lain, bermaksud sekiranya amal aku ini sekadar mendapat nikmat-nikmat syurga semata-mata, maka aku tidak kuat beramal, kata dia. Bermaksud dia bukan keinginan dia itu bukan syurga, bukan balasan, tapi keinginan dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Keinginan dia adalah melihat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makna yang disebut oleh Imam Syafi'i yang patut kita belajar. Jadi kita bukan sekadar belajar dari Imam Syafi'i kita bukan sekadar belajar imam mazhab kita tentang kaifiat salat, kaifiat Fatihah, ada bismillah, tak ada bismillah, ada kunut, tak ada kunut. Kita belajar daripada imam kita bukan sekadar kaifiat ibadat, kita belajar imam kita hatta makna ibadat. Apa jadi makna ibadat yang disebut Imam Syafi'i kita? Masya Allah. Bermaksud Imam Syafi'i orang yang zuhud dunia, zuhud akhirat. Jadi macam mana orang boleh zuhud kepada akhirat kecuali dia melihat ada benda yang lebih besar daripada akhirat itu. Tidaklah orang akan tidak zuhud kepada akhirat kecuali ada yang lebih bernilai, iaitu ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka
Orang yang salik adalah orang yang menuju kepada makrifat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salik adalah orang yang menuju untuk memahami makna cinta pada Allah Subhanahu wa taala ataupun makna ikhlas, kita kata. Ikhlas dan cinta jalan seiring. Ikhlas dengan cinta seiring. Tidaklah seorang itu ikhlas kecuali dia ada cinta. Tidaklah seorang itu cinta kecuali ada ikhlas. Bermaksud cinta dan ikhlas seiring. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran tentang ibadat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah Taala berfirman surah Bayyinah. Wa ma umiru, tidaklah diperintahkan illa liya'budullah, kecuali menyembah kepada Allah. Mukhlishina lahu, mukhlis, ikhlas. Jadi ulama melihat ikhlas dengan cinta seiring, dia tidak boleh berpisah. Orang yang ikhlas mesti cinta, mana cinta yang hakiki. Orang yang mendapat cinta hakiki maka dia ikhlas. Seperti apa? Seperti mak ayah dengan anak. Mak ayah dengan anak, dia cinta tak anak ni? Mak ayah yang melahirkan anak, mak melahirkan anak. Mak melahirkan anak, ayah juga menjadi punca lahirnya anak. Bila ada anak, cinta tak mak ayah kepada anak tadi? Cinta. Cinta sungguh-sungguh. Cinta sungguh-sungguh. Dijaga anak tadi. Sampai besar. Cinta. Dan cinta itu ada ikhlas. Apa maksud ikhlas? Maksud ikhlas, segala pemberian tidak menginginkan balasan. Itu maksud ikhlas. Maksud ikhlas, pengorbanan tanpa kita mengharapkan balasan. Rasa-rasa tak ada mak ayah yang mengharapkan balasan pada anak dia. Tak ada. Tak tahulah kau ada. Budak tu dah besar, dah kojo, dah siap bil. Bil apa ni? Mak, ni bil kau baca lah. Dia perkelahi lagi. Susu yang apa Apa ni? Bayar balik lah, kata dia. Bukan saya saja. Bayar pula kena double lah, kata dia. Nak untung lah. Mesti nak untung, kata dia. Ada kau mak ayah macam tu? Ada kau mak ayah kira balik? Lampin, makan, semua. Servis pula, servis. Servis hotel lah mak baik kau makin. Kata mak ayah. Bukan ikut harga tu dah. Harga servis lagi. Double minta amat. Yalah. Kata mak ayah. Kamu bukan molong saja ya. Bisnes ke ni? Bisnes, kata dia. Oh, dengan anak pun bisnes kah? Tak kira, kata dia. Oh, adakah mak ayah macam tu? Mana mungkin, kata dia. Tak ada. Tak ada terbayang pun kepada pemikiran mak ayah satu hari ni dia minta ni. Ada kah? Tak ada. Kita buat saja. Kenapa? Cinta. Kasih. Mana ikhlas? Ikhlas sungguh. Kita dengan anak kita ikhlas. Kita bagi sesaja. Tak ada kita mengharap dia pun. Mana kata, tu pulang dia nak bagi, kita nak bagi. Kita ikhlas. Kenapa ikhlas? Cinta. Sebab itu ikhlas disertai dengan cinta. Maksud ikhlas tidak ingin balasan. Sebab itu ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dengan cinta. Bermaksud Allah Taala jadikan kita ikhlas. Bermaksud Tuhan tidak menginginkan bayaran daripada kita. Ikhlas. Tidak, Allah Taala tidak menginginkan apa-apa daripada kita. Oh, tu kita sembahyang sebagainya. Sembahyang bukan Tuhan berhajat. Tuhan suruh puasa? Tak. Tuhan kita suruh kita salat. Allah Ta'ala suruh kita puasa. Bukan Tuhan berhajat pada salat itu. Kita yang berhajat pada salat itu. Tuhan tidak berhajat pun pada salat. Allah Ta'ala maha kaya. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, In ahsantum li anfusikum. Allah Ta'ala kata, sekiranya kamu buat baik, kamu salat, kamu baca Quran, kamu puasa, kamu bersedekah, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu buat baik, kamu yang dapat faedah dia, bukan aku, kata Allah Ta'ala.
Aku tidak mengambil faedah suatu pun daripada kebaikan yang kau lakukan. Allah Ta'ala dah cukup kaya. Wa in asa'atum falaha. Sekiranya kau buat jahat, kembali kepada engkau. Bermaksud ulama mengatakan Allah Ta'ala jadikan kita dengan ikhlas. Allah Ta'ala jadikan kita dengan cinta. Maka apabila Allah Ta'ala jadikan kita dengan cinta, kita balas kembali dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga amak dengan anak kan. Jadi amak dengan anak ikhlas buat baik kepada anak. Begitu juga anak nanti buat baik kepada amak dan ikhlas. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadat yang sebegini maka dipahami orang salik. Tidaklah seorang itu salik kecuali ingin memahami mana ikhlas, ingin memahami mana cinta. Jadi tidaklah tujuan untuk kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuan kenal Allah Ta'ala? Untuk kita mencintai Allah. Itu tujuan dia. Kenapa kita kata nak cari kenal Allah Ta'ala, kita rasa dia dah kenal lah Tuhan. Kita kenal Tuhan kita dah. Macam mana kenal dia? Tuhan, tidak ada Tuhan selainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kenal Tuhan kita. Kita kata belum lagi kita sebenar-benar kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikatakan kita belum benar-benar kenal Allah Ta'ala? Sebab kita belum benar-benar cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belum benar-benar cinta kepada Allah, bermaksud kita belum benar-benar kenal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita ni lebih mengenali dunia. Hati kita ni lebih mengenali harta. Bermaksud kalau hati kita ni terpaut cintanya kepada selain daripada Allah, kalau hati kita ini terpaut cinta kita selain daripada Allah, itu maksud kita belum kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya dalam hati kita ini ada sesuatu yang lebih kita cintai selain daripada Allah, bermaksud kita belum benar-benar kenal Allah. Itu maksudnya. Sehinggalah kita mendapat darajat kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi segala-galanya. Mencintai Allah melebihi segala-galanya bukan khusus untuk orang salik, bukan khusus untuk orang tasawuf, tapi perintah itu umum kepada semua orang Islam. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Qul," katakan ya Muhammad, "in kana aba'ukum wa ikhwanukum." Katakan ya Muhammad kepada orang Islam, "In kana aba'ukum." Itu umum kepada orang Islam. Katakan ya Muhammad kepada orang Islam mukmin, "In kana aba'ukum," sekiranya ayah kamu, saudara kamu, isteri kamu, harta kamu yang banyak itu, perniagaan kamu yang kamu takut rugi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "wa masakin tardawnaha," dan kamu lebih cinta kepada rumah-rumah kamu, harta-harta kamu, "ahabba ilaikum minallahi wa rasulih." Semua yang disebut tadi, manusia, ayah, anak, isteri, harta, perniagaan, ni ayat Quran. Ni ayat Quran Allah Ta'ala sebut. Dan rumah-rumah kamu, bahasa yang cukup mudah untuk kita faham. "Wa masakin tardawnaha wa tijaratun takhshawna kasadaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih." Semua yang Tuhan sebut itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Maka apa Allah Ta'ala? "Fatarabbasu," siap kamu. Fatarabbasu ni ancaman daripada siap kamu. Bermaksud kita bersalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan dah sebut dalam Quran dah. Siapa nak faham, faham. Siapa nak dengar, dengar. Ayat itu telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa nak sadar, maka cari muhasabah, tengok diri kita, di manakah hati kita yang kita letakkan. Betul-betul tak kita letakkan sebagaimana perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk orang tasawuf saja, untuk semua orang Islam. Iaitu apa? Diperintahkan oleh Allah supaya kita mencintai Allah dan Rasul melebihi segala-gala dia. Kalau kita tak buat, kita salah. Sebab Tuhan dah perintahkan. "Fatarabbasu," kata Allah Ta'ala, maka siap engkau. Mana kata kita tak ada pilihan? Kita tak ada pilihan. Mana ibadat kita dekat dunia ini
ke arah memahami makna rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud tidak memadai kita beramal ibadat, haji, umrah dan sebagainya, tetapi hati kita masih tertambat kepada dunia. Sebab kita tidak berusaha untuk memahamkan makna cinta. Sebab kita kata tadi, cinta dan ikhlas jalan seiring. Jadi bila kita benar-benar cinta kepada Allah, bermaksud ikhlas. Di situ adanya ikhlas ibadat kita kepada Allah, sebab cinta dan ikhlas berjalan seiring. Maka inilah yang dicari oleh orang yang salik kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahami makna cinta dan ikhlas. Maka dengan dialah orang yang salik akan mudarat daripada manfaat. Maka bahawasanya kasih akan dunia itu kepala kesalahan. Maka barang siapa adanya segala kesalahan, maka betapa ia melepaskan orang lain daripada ambil apa ni? Ombak bala, daripada ombak bala tu. Jadi maksud kalau seseorang itu punya sifat mazmumah, jadi bagaimana nak menyelamatkan orang lain? Itulah maksud dia. Maka jika engkau berkehendak akan timbangan yang memberi manfaat, jua akan olehmu, cuba akan olehmu, akan orang yang hendak mengambil ilmu daripadanya dengan timbang syarak, seperti kata Syekh Abi Madian radhiyallahu anhu, man ra'aitahu yadda'i ma'allahi halan la yakuna zahiruhu minhu syahidun fahzarhu. Maka kata Syekh Bedian, sambungan daripada kata-kata tadi, maka katanya man ra'aitahu yadda'i ma'allahi halan. Syekh Bedian mengatakan, apabila kamu bertemu dengan orang, apabila kamu melihat seseorang yang mendakwa, bercerita bahawa dia bersama Allah, dia mencintai Allah, dia rasa apa kita kata, dia mendakwa dia pelbagai hal keadaan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi la yakunu zahiruhu syahid, tapi zahir dia tak nampak. Kata Siti Bedian, Masya Allah, bercakap sesuatu kebaikan, tetapi orang nampak zahir dia, lain macam pula zahir dia. Tak sama apa yang diucapkan. Maka kata fahdharhu, maka jaga-jaga dengan orang ini. Masya Allah, kita kata. Jadi orang maksud, bila kita melihat seseorang yang mengajak kepada kebaikan, tetapi kita melihat akhlaknya berlawanan daripada apa yang dia bercakap, maka jaga-jaga orang sebegini. Siapa kata? Sidi Abi Madian. Mana berjaga-jagalah, kata begitu. Jadi nasihat ini juga ditujukan kepada ahli agama. Nasihat ini juga ditujukan kepada orang yang mengajar, supaya tidak berkata dengan sesuatu yang tidak ada. Sekiranya berkata sesuatu yang tidak ada, maka tidak boleh memberi kepada seseorang. Sebab itu ulama dia menyebut tentang kaedah faqidu syai' la yu'ti, katanya. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, dia tak akan dapat memberi sesuatu. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tak boleh beri sesuatu. Apa maksud dia? Masya Allah. Bermaksud orang yang tidak kuat iman, kita mengajak orang supaya menambahkan iman, maka tidak boleh kita nak beri orang sesuatu. Ataupun dengan kata lain, orang yang tidak berakhlak, maka mengajak orang berakhlak
maka dia tak akan boleh bawa orang berakhlak. Sebab dia tidak boleh beri sesuatu. Ya. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita berdakwah kepada manusia qaulan wa fi'lan wa ahwalan. Jadi Nabi berdakwah kepada manusia qaulan. Nabi berdakwah kepada manusia qaulan, dengan kata-kata dia. Nabi berdakwah kepada manusia af'alan, dengan tingkah laku dia. Dan Nabi berdakwah kepada manusia ahwalan, dengan hal keadaan dia. Sama ada Nabi lakukan serentak, terkadang Nabi lakukan 2 daripada 3, dan terkadang Nabi lakukan 1 daripada 3 tersebut. Qaulan, bercakap. Tidaklah Nabi bercakap kecuali benda yang baik-baik sahaja. Af'alan, tingkah laku. Nabi menunjukkan tingkah laku yang baik. Jadi para sahabat melihat Nabi menunjukkan akhlak yang baik dengan isteri dia. Para sahabat melihat Nabi melakukan sesuatu yang baik dengan orang yang lebih tua. Para sahabat melihat Nabi melakukan perkara yang baik dengan para sahabat. Af'alan. Dan satu ketika Nabi berbicara pun tidak, berbuat sesuatu pun tidak. Bermaksud Nabi duduk diam saja. Nabi bercakap pun tidak, buat sesuatu pun tidak. Jadi apa faedah sahabat boleh dapat daripada Nabi? Jadi yang tadi kalau Nabi bercakap sesuatu, dapat faedah daripada nasihat dia. Satu ketika Nabi melakukan suatu amalan, dapat sahabat mencontohi dia. Macam mana cara dia bercakap dengan orang, macam mana dia tersenyum. Nampak? Satu ketika Nabi bercakap pun tidak, berbuat sesuatu pun tidak, langkahnya diam saja. Maka tetap sahabat dapat faedah daripada Nabi SAW. Dapat ahwalan, hal keadaan Nabi SAW. Bukankah Nabi SAW demi satu hadis, orang yang paling baik, orang yang paling manfaat, bila kamu lihatnya, maka kamu akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, "Idza ru'u dzakarallah." Kalau engkau lihat orang itu, akan teringat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi lebih aula lagi daripada sekadar orang yang soleh. Bermaksud para sahabat bila melihat Nabi sahaja teringat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi tak bercakap, walaupun Nabi tak buat sesuatu, sekadar mereka melihat Nabi sahaja, maka mereka mengingati Allah Subhanahu wa taala. Terus hal ahwal Nabi SAW itu membawa orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ulama menyebut bahawa seorang itu sekadar berkata-kata sahaja, tetapi hal keadaannya tidak membawa orang pada Allah Subhanahu wa taala, fadzarhu, maka berhati-hatilah dengan orang tersebut. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma zid ilman wa fahman. Alhamdulillahirabbil alamin.